Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di rumah. Okay, mari kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk susun dan bilang nombor. Sebelum tu, kita tulis dulu hari ini hari apa? Okay, hari ini hari Khamis. Okay. 4 hari bulan 2, 2021. Tajuk yang akan cikgu terangkan kepada kamu ialah susun dan bilang nombor. Susun dan bilang nombor. Okey. Perkara penting yang kamu perlu tahu dalam topik susun dan bilang nombor ialah yang pertama, awak mesti tahu mengenai tertib menaik. Yang kedua, awak mesti tahu tertib menurun. Okey. Apakah itu tertib menaik? Tertib menaik adalah apabila awak menyusun sekumpulan nombor daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Paling besar. Okey. Apa itu pula tertib menurun? Tertib menurun ialah apabila kamu menyusun sekumpulan nombor daripada nilai yang paling besar kepada nilai yang paling kecil. Okey, faham Okay, kita tengok buku teks muka surat 11. Kita tengok contoh yang pertama. Dia bagi satu gambar mengenai projek tanam semula. Ada beberapa jenis pokok yang ditanam semula. Okay, iaitu yang pertama, pokok bakau. Bilangan pokok bakau yang ditanam ialah 3,000. Yang pokok kedua ialah pokok kelapa sawit. Bilangan yang ditanam ialah 3,100. Pokok yang ketiga, pokok getah. Bilangan yang ditanam ialah 2,800. Dan pokok keempat ialah pokok kelapa. Bilangan yang ditanam ialah 2,900. Jadi tugasan awak sekarang, awak perlu susun balik nombor-nombor yang diberikan ni mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okay. Ingat saya cakap tadi, kalau kita nak susun dalam tertib menaik, kita kena susun daripada yang paling kecil, nombor yang nilai paling kecil kepada nilai paling besar. Kalau tertib menurun, nilai paling besar kepada nilai paling kecil. Jadi macam mana kita nak tahu yang mana satu nombor yang paling besar, nombor yang paling kecil? Kita berbalik semula dengan tajuk sebelum ni iaitu banding nombor. Macam mana cara kita nak banding nombor? Okay, tengok cikgu explain ya. Okay, cara termudah nak banding nombor ialah kita tengok bilangan digit nombor-nombor yang kita nak bandingkan. Tapi dalam keempat-empat nombor ni, semua digit adalah 4 digit. Jadi, awak tak boleh nak banding ikut bilangan digit yang saya cakap tadi. Kita guna kaedah kedua. Kaedah kedua, cara mudah ialah awak buat jadual. Okay. Dalam jadual tu kena ada digit, okay. Digit yang pertama, okay. Semua nombor ni ada 4 digit 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi nombor yang pertama, okay, kita isi petak-petak ni dengan nombor bilangan pokok-pokok ni. 3,000. Okay, nombor yang kedua. Okay, maafkan saya sebenarnya ni bukan digit. Ni nama pokok lah, ni pokok bakau. Pokok kelapa sawit. Pokok getah. Pokok kelapa. Okay. Kita masukkan bilangan setiap pokok tu ke nilai tempat yang betul. Disebabkan semuanya ada 4 digit, bermaksud kita akan ada nilai tempat sar, nilai tempat puluh, nilai tempat ratus, nilai tempat ribu. Okey. Pokok kelapa sawit tadi bilangannya 3,100. 3, 1, sifar. Pokok getah 2,800. Pokok kelapa 2,900. Okey. Macam mana cara kita nak tahu nombor mana paling besar, nombor mana paling kecil? Kita kena tengok
nilai tempat yang paling besar iaitu nilai tempat 1000. Okay, tengok dekat nilai tempat 1000 ni. Sekarang ni kita nak susun dia dalam tertib menaik dahulu. Jadi kita kena tahu nombor yang paling kecil. Okay, mana nombor yang paling kecil? Tengok dekat nilai tempat 1000 ni. Antara 3, 3, 2, 2, 3 dengan 2, mana yang lebih kecil? Okay, mestilah 2 kan? Jadi kita dah tak perlu tengok pokok bakau dengan pokok kelapa sawit. Kita tengok pokok getah, pokok kelapa. Okey, 2 dengan 2. Tapi kita tak boleh bandingkan 2 dengan 2. Tengok rumah sebelahnya. Tengok nilai tempat ratus. 8 dengan 9. Okey, jadi 8 dengan 9, mana yang lagi kecil? 8 ke 9? Jawapannya 8. Bermaksud, kita dah tahu nilai yang paling kecil ialah pokok getah. Pokok getah ni paling kecil. Okey, saya tandakan 1. Maksudnya pokok getah tu nilai yang paling kecil lah. Nombor 1. Okey, jadi automatiknya bila pokok getah ni paling kecil, pokok kelapa akan menjadi yang kedua, paling kecil. Okey, sekarang barulah kita tengok pokok bakau dengan pokok kelapa sawit. Tadi dekat rumah nilai tempat 1000, digitnya sama. Tengok dekat nilai tempat ratus. Sifar dengan 1. Mana yang lagi kecil, sifar ke 1? Jawapannya sifar. Bermaksud, nombor ketiga paling kecil ialah pokok bakau. Jadi, secara langsung kita akan dapat tahu pokok kelapa sawit adalah bilangan yang paling besar. Okey, jadi, bila kita dah tentukan kedudukan dia, bila kita dah bandingkan nombor, barulah kita boleh buat kita punya tertib menaik. Okay, jadi cara kita nak jawab, kita buat macam ni. Tertib menaik. Okay, nombor yang pertama tadi ialah pokok getah iaitu 2800. Okay, kalau awak nak susun nombor dalam tertib menaik ataupun menurun, awak kena pastikan kena letak simbol koma. Okay, kemudian diikuti dengan pokok kelapa. Diikuti dengan pokok kelapa, pokok bakau. Dan akhir sekali, pokok kelapa sawit. Okay. Nampak tak susunan dia? Daripada kiri ke kanan, nombornya semakin meningkat, nombornya semakin besar. Sebab tu kita panggil dia tertib menaik. Okay. Macam mana pula kalau saya nak jadikan dia tertib menurun? Senang je. Bila kita dah tahu tertib menaik dia macam ni, kita terbalikkan sahaja susunannya. Sebab tertib menurun ialah susunan nombor yang paling besar kepada susunan nombor yang paling kecil. Jadi dia bermula dengan 3100, 3000, 2900 dan akhir sekali 2800. Okey, faham Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, seorang pelajar ni dia kata bilang menaik satu-satu daripada nombor 5821. Okey. Dia suruh awak buat satu tertib menaik. Bermula dengan nombor 5821. Okey. Tapi nak naik tu nak naik berapa? Jawapannya menaik satu-satu. Menaik satu-satu bermaksud awak kena tambah satu pada setiap nombor yang sebelum tu. Okey. Tengok Dia kata kena mula dengan nombor 5821. Jadi kalau awak tambah satu dekat nombor ni, dia akan jadi 5822. Tambah satu lagi dekat nombor yang baru ni, 5822 tambah satu akan jadi 5823. Tambah satu lagi, 5824. Dan sampailah habis. Okay, kalau tengok gambar loka ni, daripada awal 5821 bertambah satu. Tambah satu. Sampailah hujung ni, 5850. Okay. Tengok contoh yang B. Pelajar perempuan ni, dia kata, bilang menaik 10-10 daripada 5821. Bermaksud, dia suruh buat satu turutan nombor tertib menaik. Menaiknya berapa? Menaiknya 10-10. Kena mula dengan nombor 5821. Okey, kita cuba. 5821. Jadi kita nak naikkan dia 10. Kita kena, untuk pergi ke nombor seterusnya, tambah 10. Okey, siapa yang tak tahu, pergi dekat rumah puluh ni. Sorry. Okey, tambah 10. Jadi, nombor yang sebelumnya kita tambah dengan 10. Kita akan dapat 5,831. Okey. Untuk dapat nombor yang seterusnya, kena tambah 10 lagi dekat nombor yang awak baru dapat tadi. Buat bentuk lazim lagi. Tambah 10. Jawapannya 5,841. Nak tahu nombor yang baru ni, awak kena tambah 10. Dan seterusnya. Okey. Kalau dia suruh bilang menurun 55, ada macam contoh C ni, bilang menurun 55 daripada 5,840, bermaksud
Dia nak awak susun nombor tu dalam tertib menurun. Dia kata mula dengan nombor 5,840. Tertib menurun bermaksud awak perlu tolak 5. Nak pergi ke nombor seterusnya, nombor yang awak dah ada ni, awak kena tolak 5. Okey, kena buat jalan kira sikit. Jawapannya, nombor yang seterusnya 5,835. Okey, nak pergi dekat nombor yang baru, tolak 5 lagi. Tolak 5. 5,830. Okey. Nombor yang baru lagi, tolak 5. Berapa jawapannya? 5,825 dan seterusnya. Okey. Jadi untuk contoh G ni, bila dicakap bilang menaik 66, bermaksud daripada satu nombor nak ke nombor seterusnya, awak perlu tambah 6. Tambah 6, tambah 6. Okey. Dia bagi satu garis nombor, 3 nombor ni dia dah bagi dah. Yang awak perlu cari nombor yang terakhir. Okey. Caranya, tengok nombor sebelum petak kosong tersebut, tambah dengan 6. Jadi, 5,838 tambah 6. Jawapannya? Jawapannya ialah 5,844. Macam mana pula dengan contoh E? Dia kata, bilang menurun 22. Maksudnya, garis nombor ni, tengok anak panah dia. Okay, maksudnya, daripada nombor yang mula-mula ni, anak panah bermula ni, dia makin turun, tolak 2. Menurun 22, tolak 2. Tolak 2. Okay. 2 nombor pertama, daripada kanan ni, dia dah bagi. Sekarang nak cari yang ketiga. Caranya, tengok nombor sebelum petak kosong tu, iaitu 5,845. Tolak dengan 2. Tolak 2. Jadi jawapannya 5,843. Okey, tengok contoh yang ketiga pula. Dia ada bagi sekumpulan nombor, dia kata bilang menaik 100. Okey, ini melibatkan nilai tempat ratus. Okay. Nilai tempat ratus, maksudnya daripada satu nombor ke satu nombor seterusnya awak kena tambah 100. Tambah 100. Tambah 100. Okay. Kalau nombor yang ni 5,730, nombor seterusnya 5,830, nombor seterusnya apa? Kalau 5,830 tambah 100 akan jadi 5,930. Okay. Nak cari nombor seterusnya, nombor selepas dia, kena tambah 100. Tambah 100 dekat nombor sebelumnya. Dapat 6,030. Okay. Betul tak nombor yang didapat seterusnya 6,130? Kita nak check, betul tak? Caranya, kita tambah nombor sebelum 6,130 ni dengan 100. Ya, betul. Okey. Bawahnya, bilang menurun 1,000. Yang ni melibatkan nilai tempat ribu. Senang je. Kalau nilai tempat ribu ni, kita tengok coraknya, nombor belakang ni tak ada ubah pun. Jadi, bila menurun 1,000 bermaksud tolak 1,000. Tolak 1,000. Jadi, kalau 7,930 tolak 1,000, okay, siapa yang tak boleh congak tu, kita buat betul lazim. Tolak 1,000. Dapat berapa? 6,930 kat sini. Okey, yang seterusnya, ambil nombor 6,930, tolak 1,000. Dapat 5,930. Jadi yang berubahnya nilai ribu yang kat depan ni. 7, 6, 5, 4, 3. Okey. Saya harap awak fahamlah dengan explanation yang saya buat ni. Kalau ada tak faham boleh komen kat bawah. Saya minta maaf kalau penjelasan saya ni kurang jelas. Okey, jadi cara untuk awak tahu awak faham ke tak, awak kena buat latihan cuba ini dekat muka surat 13 ni. Okey? Cuba buat dan okey, cuba fahamkan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.